إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد رب اشرح لي صدري wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Saudara-saudari, sahabat-sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini, ekoran daripada apa yang sedang berlaku dalam negara kita berkenaan dengan perbicaraan di mahkamah, saya akan bawakan satu perbincangan berkenaan dengan perbicaraan di dua alam. Satunya ialah perbicaraan di alam akhirat. Kita nak sama-sama belajar dengan melihat kepada wahyu daripada Allah Ta'ala, melihat kepada kalamullah Al-Quranul Karim, dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta kalam para ulama berkenaan dengan apa yang bakal ditemui oleh kita semua apabila kita berpindah dari dunia yang fana ini ke satu alam baqa, alam yang kekal abadi, di mana sebelum kita ditentukan nasib kita sama ada di syurga yang semua kita hajati ataupun di neraka Allah, na'udzubillah min zalik, kita akan berhadapan dengan satu proses perbicaraan. Daripada situ kita akan ambil beberapa pengajaran untuk kita lihat supaya apa yang diceritakan oleh Allah Ta'ala berkenaan dengan proses perbicaraan di alam akhirat hendaklah diaplikasikan di dalam perbicaraan di mahkamah di dunia pada hari ini. Saudara-saudari muslimin muslimat sekalian, kita mulakan dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dan juga Imam At-Tabrani, dan dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib ianya dihukum sebagai sahih oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, iaitu hadis Ibnu Mas'ud, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yajma'ullahu al-awwalina wal-akhirin limiqati yawmin ma'lumin qiyaman 40 sanah syakhisatan absaruhum yantaziruna faslal qada. Maksudnya Allah Ta'ala dia menghimpunkan semua kita ni, dia akan himpunkan semua kita ini, semua manusia, daripada seawal-awal manusia sehinggalah manusia yang paling akhir sekali, tanpa kecuali semua dikumpulkan oleh Allah Ta'ala pada hari yang tertentu dalam keadaan berdiri, qiyamah, dalam keadaan berdiri. Mana kita nanti bila kita meninggal dunia dan kita dikumpulkan oleh Allah Ta'ala, kita akan dikumpulkan dalam keadaan
semuanya berdiri. Dan dia kata selama arba'ina sanah, selama 40 tahun. Cuba tuan-tuan bayang. Dan 40 tahun ni kita tak tergambar. Bukan 40 tahun kita, tapi 40 tahun di hari akhirat nanti. Tidak tergambar dalam kepala kita bagaimana keadaan yang begitu sukar yang akan dialami oleh manusia pada masa itu, menanti nasibnya ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian apa yang akan berlaku ialah pandangan-pandangan mereka ni dia akan dongak ke atas. Kita semua ni tuan-tuan dikumpulkan oleh Allah Ta'ala, berdiri 40 tahun menunggu nasib kita dihisap, dihitung oleh Allah Ta'ala, duk dongak dekat atas menanti pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yantaziruna faslal qada, menanti perbicaraan pengadilan mahkamah Rabbul Jalil. Hakim dia, tidak ada hakim lain yang lebih adil daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada hari itu, sidang hadirin mukminin, dia akan berlakulah proses-proses syafaat dan sebagainya. Tetapi antara perkara yang kita nak sebut pada malam ini, tumpuan kita ialah tentang perbicaraan berkenaan bagaimana Allah Ta'ala mengadili perbicaraan tersebut. Antaranya ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita satu doa supaya proses perbicaraan kita itu dipermudahkan oleh Allah Ta'ala, iaitu antara doa yang diajar oleh Nabi ialah Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, ya Tuhanku, Allahumma, ya Allah, hasibni, hisablah diriku ini. Hasibni, hisablah, hitunglah diriku ini, hisaban yasira, dengan hisab, dengan perhitungan yang mudah. Itu antara doa yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu tuan-tuan sekalian, Aisyah, isteri baginda, bertanya kepada Nabi kita. Aisyah radhiyallahu anha tanya, apa yang dimaksudkan sebagai hisaban yasira? Yang Nabi kata hisaban yasira, hisaban yasira. Maka Aisyah tanya dekat Nabi, bila kita minta hisaban yasira tu, hisab yang mudah tu, apa makna hisab yang mudah? Maka Nabi jawab, Allah memperlihatkan kitab hamba dia, kitab amalan kita ni Allah akan tunjuk, akan dipamerkan kepada kita. Bila ditunjuk kepada kita, dia kata kemudian Allah memaafkan, mengampunkan begitu sahaja. Dalam kitab amalan kita ni tuan-tuan, hak baik pun tulis, hak jahat pun tulis. Siapa di kalangan kita yang berani kata amalan saya semua baik? Tuan-tuan sekalian, saya sendiri kalau saya buka amalan saya tunjuk dekat tuan-tuan, saya pun tak berani nak duduk depan tuan-tuan pada malam ni. Sebab apa? Sebab saya pun ada banyak keaiban, ada banyak dosa di sisi Allah Ta'ala. Tapi kita semua ni pada malam ni tuan-tuan, saya sendiri, tuan-tuan sekalian, kita nasib baik kita boleh datang masjid malam ni sebab keaiban kita ditutup oleh Allah Ta'ala. Orang tak tahu. Orang tak tahu. Sebab tu kita boleh berdiri malam ni, boleh datang jumpa orang malam ni. Tuan-tuan tengok berapa ramai orang, bila keaiban dia dibuka oleh Allah Ta'ala, dia boleh tak menghadap khalayak ramai? Tak boleh. Dia tak boleh, tak mampu nak menghadap orang ramai. Saya jadi lawyer tuan-tuan sekalian, ada beberapa kes yang mana bila anak guam saya ataupun anak guam di belah sana tuan-tuan sekalian, kalau surat khabar buat coverage, buat liputan, masuk gambar dan surat khabar, masuk nama dia dalam surat khabar, kes dia, detail, perincian kes dia masuk dalam surat khabar tuan-tuan sekalian. Bukan sahaja anak guam kita, bukan sahaja anak guam yang kita lawan duk belah sana tu pun malu nak menghadap orang ramai, malah dia akan melibatkan isteri masing-masing, suami masing-masing, anak-anak ada yang tak mau pergi sekolah. Sebab apa? Sebab nama ayah dia terpampang dalam surat khabar.
Itu contoh mudah tuan-tuan sekalian. Kalau aib kita ni orang cerita, itu contoh mudah. Bagaimana kita nak menghadap orang di supermarket, di pasar-pasar basah, di masjid, kita tak sanggup tuan-tuan sekalian. Itu contoh yang paling mudah bagaimana keaiban, akibat apabila keaiban itu terbongkar. Tapi dalam hadis ni tuan-tuan sekalian, Aisyah bila dia tanya dekat Nabi, apa dia? Maka Nabi kata, maksud hisaban yasira, dibuka kitab amalan kita tu macam mana rupa bentuk kitab amalan kita tak tahu tuan-tuan sekalian. Tapi Nabi kata buka kitab amalan, tunjuk dekat kita apa yang kita dah buat selama ni duduk atas dunia. Umur kita 70 tahun, lepas 70 tahun meninggal dunia, apa dia yang kita dah buat selama 70 tahun, tunjuk. Dalam tu semua ada. Maka dia kata buat kira mudah. Kira mudah, iaitu dia kata Allah Ta'ala maafkan, ampunkan begitu sahaja. Walaupun dalam kitab amalan kita itu senarai kejahatan, dosa yang kita buat di sisi Allah Ta'ala sangat banyak. Dia kata Allah Ta'ala maafkan begitu sahaja. Maka Nabi kata dekat Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kata sesiapa yang disusahkan hisab dia, kalau perbicaraan dia disukarkan oleh Allah Ta'ala, dia akan binasa. Hari itu dia akan binasa. Kita boleh bayang dah tuan-tuan, proses nak tunggu tu pun dah 40 tahun. Macam mana rupa, bentuk, tempoh 40 tahun, kita pun tak tahu. Nabi kata siapa yang perbicaraan dia jadi susah pada masa tu, dia akan binasa tuan-tuan sekalian. Cerita ni, hadis ni tuan-tuan sekalian diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Al-Hakim mensahihkan hadis ini dalam Al-Mustadrak dia tuan-tuan sekalian, dan juga dinilai sahih oleh Imam Az-Zahabi. Baik, muslimat sekalian, itu dia punya preamble, mukaddimah kepada benda yang kita nak cerita pada malam ni. Daripada situ tuan-tuan sekalian, kita tengok pula bagaimana telitinya Allah Ta'ala, bagaimana halus dan adilnya Allah Ta'ala, sampai ke tahap bukan manusia sahaja yang dia adili, tapi binatang pun dia adili, haiwan pun diadili. Antaranya tuan-tuan sekalian ialah, kalau kita tengok dalam surah At-Takwir ayat yang kelima, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idzal wuhushu husyirat. Apa makna wa idzal wuhushu husyirat? Maknanya ialah, dan apabila binatang-binatang liar itu dikumpulkan oleh Allah Ta'ala. Apa maksud dia? Maka para mufassirun sebahagiannya menyatakan bahawa maksud ayat ni, wa idzal wuhushu husyirat, makna dia ialah yang mula-mula sekali kena adil, yang akan dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah binatang dulu. Mula-mula sekali sebelum manusia, binatang dulu yang akan diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukannya manusia dan bukannya golongan jin. Mula-mula sekali binatang cerita dia. Maka bagaimana proses dia tuan-tuan sekalian? Dia kata bahawa dalam surah Al-An'am ayat 38. Surah Al-An'am ayat 38, firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bijanahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai'in thumma ila rabbihim yuhsyarun. Allah Ta'ala kata, dan tidak ada dan tiadalah binatang-binatang yang ada di muka bumi dan burung-burung yang terbang di langit di udara dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat seperti kamu juga. Allah Ta'ala kata, tiadalah kami lupakan sesuatu apa pun dalam Alkitab. Kemudian kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu, semua mereka itu dihimpunkan oleh
Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kena. Tak ada satu pun tinggal. Semua akan dihimpunkan dan semua akan diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk binatang yang melata atas bumi, binatang yang terbang atas udara pun semua termasuk sekali, tidak dilupakan, semua akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang hadirin mukminin, dalam tafsir juz'u amma, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Bila dia nak ulas tentang suasana ni, dia kata, sidang hadirin mukminin, dia kata pada hari kiamat nanti, dia kata semua binatang akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan manusia ni semua pakat tengok. Sebelum tiba giliran kita, tuan-tuan, sebelum tiba giliran kita, sama ada orang Islam ataupun orang kafir ataupun munafik, sebelum giliran kita, binatang dulu dikumpulkan dan binatang diadili. Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin kata, dia kata bahawa kemudian binatang-binatang itu akan diadili, sehingga binatang yang tidak bertanduk akan menuntut balas terhadap binatang bertanduk yang telah menanduknya di dunia. Setelah binatang itu dikisos, kisos ni bukan saja manusia, binatang pun kena kisos. Bukan saja manusia kena kisos, bukan saja binatang kena kisos, bukan saja kisos disuruh supaya dibuat di atas dunia, kisos juga berlaku di hari akhirat nanti. Lalu dia kata, Allah selepas binatang tadi diberikan pembalasan yang setimpal, Allah Ta'ala akan ubah binatang tadi menjadi tanah. Semua binatang tadi yang telah mendapat balasan masing-masing, semuanya akan bertukar menjadi tanah. Allah melakukannya, yakni melakukan perbicaraan ini sebab apa, tuan-tuan? Sebab nak tegakkan keadilan, sehingga tidak ada satu pun makhluk yang teraniaya, yang terlepas pandang. Tak ada satu pun terlepas pandang, semuanya diadili. Siapa yang buat zalim, semua akan dibalas kezaliman dia. Siapa yang dizalimi, semua akan diberikan pembalasan sewajarnya, supaya dia boleh balas balik kepada orang, kepada makhluk yang buat jahat kepada dia. Sehingga kan istilah yang digunakan ialah binatang yang tak ada tanduk akan membalas kejahatan binatang bertanduk yang duk tanduk dia atas dunia. Maknanya kalau atas dunia ni kita tengok ada binatang buat naya dekat binatang hak lain, maka binatang yang buat naya tu pun Allah Ta'ala akan balas. Apatah lagi kita, tuan-tuan? Apatah lagi kita? Kita pernah tak buat nyaya kat binatang? Tunggu, tuan-tuan. Kalau belum bertaubat, taubatlah dengan taubat nasuha. Pernah tak kita buat lumba kura-kura? Ambil getah skrap. Doktor tahu kan? Macam mana orang, setengah-setengah orang ambil getah skrap, dia pergi letak atas belakang kura-kura. Kura-kura jalan perlahan. Kita usik dia sikit, dia masuk dalam rumah, dalam bekas dia tu. Ada jenis yang tak berapa nak betul sikit. Kalau budak tu tak apa, ni orang tua pun buat kerja lagu tu juga. Dia ambil getah skrap, ni orang kampung ni cerita orang kampung. Ambil getah skrap, dia pergi letak atas belakang kura-kura, dia pergi bakar getah tu. Lari laju, tuan-tuan, kura-kura tu lari laju. Lari laju, tuan-tuan. Kalau binatang, sama-sama binatang pun Allah Ta'ala balas, agak-agak, tuan-tuan lah, kita yang nak buat benda nakal, jahat lagu tu, tuan-tuan, nasib kita macam mana? Sebab tu kita, tuan-tuan, benda nombor satu, kita kena akui memang kita ada buat jahat. Macam mana jenis kejahatan kita, bentuk dosa kita, masing-masing tahu. Apa yang penting, taubat dengan taubat nasuha sebelum datang masa pembalasan, yang mana penyesalan masa tu tak ada guna dah. Tak ada guna dah, tuan-tuan. Maka sidang hadirin mukminin, apabila keadaan ini berlaku, bila binatang tadi jadi tanah, manusia tengok. Manusia tengok.
pembalasan yang berlaku kepada binatang. Dan bukan sahaja manusia dan jin tengok, malaikat juga menyaksikan bagaimana pembalasan itu berlaku ke atas binatang-binatang hak atas dunia ni duk buat jahat dekat binatang lain. Lalu orang-orang kafir, tuan-tuan sekalian, orang-orang kafir dia kata, alangkah baiknya kalau aku pun jadi tanah. Masa tu bila semua pakat tengok macam mana Allah Ta'ala balas ni, bila semua pakat tengok, manusia pun tengok, jin pun tengok, malaikat pun tengok, macam mana cara Allah Ta'ala balas balik kejahatan binatang yang buat jahat kepada binatang hak lain. Lepas Allah Ta'ala buat pembalasan itu, binatang itu semua pakat jadi tanah. Masa tu tuan-tuan sekalian, manusia yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala, semua pakat kata, baik aku jadi tanah, baik aku jadi tanah. Dan itulah yang disebut dalam surah An-Naba. Dalam surah An-Naba ayat 40, Allah Ta'ala cerita, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, maka macam mana orang kafir tu kata, wa yaqulul kafir, maka si kafir berkata pada hari itu, ya laitani kuntu turaba, alangkah baiknya kalau aku pun jadi tanah juga. Sidang hadirin mukminin, itu menunjukkan bagaimana nasib yang akan berlaku kepada makhluk Allah Ta'ala, bukan saja manusia tapi juga binatang yang akan menerima balasan masing-masing. Dalam hadis Aisyah yang kita cerita tadi tuan-tuan sekalian, macam mana Allah Ta'ala dia ajarkan kepada kita bahawa dalam kitab amalan kita tadi ada benda baik kita buat, ada dosa kita buat, tapi Allah Ta'ala maafkan begitu sahaja. Maka Allah Ta'ala, sedang hadirin mukminin, dia akan tanya kita, apakah kita semua ni tahu dosa yang kita duk buat ni? Kita tahu tak dosa yang kita buat? Apakah kita mengakui dosa yang kita buat tadi? Maka orang-orang yang beriman, tuan-tuan, orang hak baik-baik ni, orang soleh ni, semua pakat mengaku. Semua pakat mengaku, ya Allah, aku mengetahuinya, aku mengakui, memang tu dosa aku. Orang-orang soleh mengakuinya. Setiap kali Allah Ta'ala tunjuk amalan-amalan dia tu, termasuk amalan jahat yang dia buat tu, betul tak kamu buat benda-benda ni, setiap kali Allah Ta'ala tunjuk dekat kita, maka orang-orang yang baik semuanya pakat mengaku, ya, hak ni memang saya buat. Tuan-tuan sekalian, lalu Allah Ta'ala kata dekat dia, sebagaimana yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari, fa inni qad satartuha alayka fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Nabi cerita dekat kita apa yang Allah Ta'ala akan bagi tahu kepada kita. Allah Ta'ala kata apa? Dia kata, fa inni qad satartuha alayka fid dunya, sesungguhnya aku telah menutup keaiban kamu atas dunia. Maka begitu jugalah dia kata, sekarang ni aku ampunkan dosa kamu. Maknanya apa tuan-tuan? Hak ni yang kita duk selalu cerita tuan-tuan, yang kita duk selalu cerita. Adakah bila kita jadi orang soleh, bila kita jadi orang yang beriman, kita jadi orang baik, adakah bermakna kita tak pernah buat salah? Tak, kita buat salah juga. Adakah kita tidak ada dosa dengan sebab title, dengan sebab pangkat kita ni orang baik, maka adakah kita ni tak banyak dosa? Banyak juga dosa tuan-tuan. Tapi perbezaan dia, banyaknya dosa orang yang beriman, orang yang saleh, walaupun dia juga buat benda dosa, buat benda maksiat, satunya ialah perbezaan dia, Allah Ta'ala tutup keaiban dia, orang lain tak tahu. Dan kita diajar supaya tutup keaiban kita dan tutup keaiban orang lain.
Yang tu nanti kita akan cerita macam mana tuan-tuan sekalian. Perbicaraan ni, bila kita buat perbicaraan, tugas hakim ialah mencari sebab untuk melepaskan orang tertuduh, bukan mencari sebab untuk hukum orang yang tertuduh. Itu prinsip dalam perundangan Islam. Bila ada perbicaraan, kes datang depan kita, tugas hakim ialah cari sebab untuk lepaskan orang tu, bukan cari sebab untuk kenakan dia. Maka Allah Ta'ala dalam hadis kursi ni, dia cerita kepada kita bahawa dengan sebab atas dunia dia dah tutup aib kita, di akhirat nanti dia ampunkan dosa kita. So, saudari muslimin muslimat sekalian, itu yang tajuk yang kita pernah bincang sebelum ini berkenaan dengan kesalahan zina, iaitu Nabi menasihatkan, bagi wasiat kepada kita supaya kita tutup bisitrillah, dengan tutupan Allah Subhanahu wa taala. Makna benda yang kita buat semalam, dosa yang kita buat semalam, kita jangan pula pagi ni pergi cerita dekat orang. Hak mana keaiban kita, tutup, jangan duk cerita. Mungkin ada di antara kita kata itu serupa dengan munafik, lebih kurang dengan munafik. Tuan-tuan, munafik lain. Munafik lain. Allah Ta'ala tutup keaiban orang soleh, itu lain. Orang soleh dengan orang munafik lain. Orang munafik, dia pamerkan Islam dia, dia pamerkan kebaikan dia, tapi hati dia kufur kepada Allah Ta'ala. Itu munafik. Kita yang tutup aib kita bukan munafik. Sebab apa kita tutup aib? Sebab kita malu. Kita tahu kita buat salah. Kalau orang jumpa kesalahan kita, kita mengakui, ya itu salah saya. Dan itulah yang Allah Ta'ala cerita. Di akhirat nanti tunjuk salah kita, betul kita buat. Tunjuk salah kita, betul kita buat. Semua kita mengakui, dan Allah Ta'ala kata dia tutup keaiban itu. Itu beza antara orang munafik dengan orang saleh yang keaiban dia ditutup dengan yang disebut sebagai bisitrillah, dengan tutupan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis itu tuan-tuan sekalian disebut oleh Imam Bukhari. Jadi sidang hadirin mukminin, apa yang diajar kepada kita ialah supaya kita memperbanyakkan taubat yang dipanggil sebagai taubat nasuha. Sebagaimana firman Allah Taala dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum. Tengok, bertaubatlah kamu dengan taubat nasuha. Mudah-mudahan apa dia? Allah Ta'ala menyembunyikan, menutup kesalahan-kesalahan kamu. Tengok tuan-tuan sekalian, adakah orang baik tidak salah? Salah, tapi kesalahan dia ditutup oleh Allah Ta'ala, dan kita memang disuruh untuk menutup keaiban kawan-kawan kita ataupun saudara-saudara se-Islam kita ataupun kaum keluarga kita. Manakala tuan-tuan sekalian, orang kafir pula, orang munafik pula, cerita dia lain. Tadi orang yang beriman, Allah Ta'ala buka kitab amalan dia, tunjuk satu-satu, tutup, ampun. Permudahkan perbicaraan orang-orang yang beriman. Tapi cerita orang munafik dengan musuh-musuh Allah Ta'ala yang kafir ini, cerita dia lain. Cerita dia ialah Allah Ta'ala sebut dalam surah Hud. Surah Hud ayat yang ke-18. Firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, haula'il ladzina kazzabu ala rabbihim ala la'natullahi 'alaz zalimin. Orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Tuhan mereka. Ingatlah, laknat Allah, kemurkaan Allah ditimpakan ke atas orang-orang yang zalim. Orang-orang kafir ni, cerita dia dengan Tuhan, dia selalu kerja dia nak mendustakan Allah, dia nak membohongi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pembohongan itu bukanlah membohongi Allah Taala, sebenarnya mereka membohongi diri mereka sendiri. Macam kita duk kata dekat anak kita, tuan-tuan biasa tak suruh anak gosok gigi? Biasa tak? Anak kata gosok dah,
Kita orang tua, kita tahu dah anak gosok gigi dengan dok? Tahu tuan-tuan. Kita tahu. Kita tak suruh dia letak mulut dekat dengan muka kita pun kita tahu. Duk sedepa, boleh bau dah mulut dia tu. Pukul 11 pagi tak gosok gigi, memang bau mulut. Kita kata, "Man, gosok gigi dah lagi?" Dia kata, "Gosok gigi dah ayah dah," kata. Pernah tak kita kata kat dia, "Man, jangan bohong." Man bukan bohong. Kalau man bohong, man bukan bohong dekat ayah, man bohong dekat diri man sendiri. Pernah tak kita kata macam tu? Pernah tak? Kau tuan-tuan tak pernah suruh anak gosok gigi. Bila kita kata lagu tu, apa maksud? Anak kita, dia bohong kita, tapi kita kata kat dia, dia sebenarnya dia bukan bohong kita, dia bohong diri dia sendiri. Apa makna dia tuan-tuan? Maknanya ialah bila dia tak gosok gigi, walaupun dia kata dekat kita dia gosok gigi, tapi sebenarnya bila dia tak gosok gigi, masalah tu balik kat siapa? Masalah tu balik dekat dia. Mulut dia yang busuk, orang takkan suka dekat dia, orang tak boleh duduk dekat dengan dia, gigi dia akan jadi mudah buruk dan sebagainya. Itu maksud dia berbohong kepada diri dia sendiri. Maka orang-orang kafir, tuan-tuan sekalian, dia tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Apa yang Allah Ta'ala kata, dia pelekehkan apa yang Allah Ta'ala kata. Dia endah tak peduli amaran-amaran Allah dan amaran daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berhenti sekejap, tuan-tuan, bagi laluan kepada azan. Minta maaf, beremergency. Allahu Akbar. Sidang hadirin mukminin,
Bagaimana pula dengan apa yang akan berlaku kepada orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik. Tadi kita telah menceritakan bagaimana orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, maka mereka ini akan dipermudahkan hisab mereka. Dipermudahkan dalam arti kata apa yang Allah Ta'ala tunjuk kepada kita, Allah Ta'ala akan ampunkan kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Maka sebab itu hendaklah bagi orang-orang yang beriman itu sentiasa memperbanyakkan taubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang kafir ini sebagaimana yang disebut oleh Allah Taala dalam surah Hud ayat yang ke-18 yang kita cerita tadi, iaitu mereka berdusta kepada Tuhan mereka dan Allah Taala menjanjikan laknat Allah ke atas orang-orang yang zalim. Dan Allah Ta'ala menyatakan juga bahawa bersama-sama dengan orang-orang yang kafir ini, orang-orang munafik ini juga, yang akan masuk ke dalamnya ialah golongan jin. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 38, udkhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi fin nar. Masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama-sama dengan umat-umat, fi umamin, bersama-sama dengan umat-umat jin dan manusia yang telah terdahulu sebelum daripada kamu. Maknanya yang masuk dalam neraka ni bukan sahaja manusia, tapi juga terdiri daripada golongan jin yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sidang hadirin mukminin, dalam suasana perhitungan yang Allah Ta'ala lakukan di hari akhirat nanti, itu tergambar kepada kita bagaimana Allah Ta'ala dia akan balas semua makhluk dia akan balas, termasuk binatang sekalipun. Tidak ada satu pun yang akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di padang mahsyar nanti, apabila dikumpulkan semua ni orang-orang yang kufur kepada Allah Ta'ala, dia punya penyesalan dia sampai ke tahap dia kata lebih baik kalau dia ni dijadikan tanah sahaja dan tidak dijadikan sebagai manusia untuk berhadapan dengan azab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi atas dunia, sidang hadirin mukminin, cerita dia lain. Walaupun sepatutnya konsep keadilan itu konsep yang sama, hendaklah keadilan itu ditegakkan. Tapi perbezaan yang paling ketara di antara perbicaraan di dunia dengan perbicaraan di hari akhirat nanti ialah yang jadi hakim tu adalah manusia. Dan hakim tu, Allah Ta'ala jadikan hakim tu manusia itu, dia tak mengetahui perkara sebenar, melainkan mesti berasaskan kepada bukti. Dan bukti itu pula mungkin boleh dicipta, boleh direka-reka, sehingga menyebabkan hakim itu boleh percaya dan tidak percaya kepada bukti berkenaan. Sebab itu dalam satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut, sebagaimana yang disebut dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Imam Muslim, iaitu Nabi sebut, innama ana bashar wa innahu ya'tinil khasmu fala'alla ba'dakum an yakuna ablagha min ba'd fa ahsibu annahu sadaqa fa aqdiya lahu dhalik faman qadaitu lahu bihaqqi muslim fa innama hiya qit'atun minan nar falyakhudha aw liyatrukha. Nabi kata, tuan-tuan sekalian, dalam hadis muttafaqun alaih ni, dia kata innama ana bashar, sesungguhnya aku ni manusia biasa. Nabi kata. Hadis ni yang boleh Nabi kata lagu tu, tuan-tuan, sebabnya Ummu Salamah cerita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam didengar ada pertengkaran di luar rumah dia. Ada pertengkaran di luar rumah dia. Lalu Nabi keluar berjumpa dengan orang yang bertengkar tu. Nabi nak selesaikan masalah dia orang. Lalu Nabi bagi tahu, innama ana bashar, sesungguhnya aku ni manusia. Nabi kata, aku ni manusia. Dia kata, ketika aku didatangi oleh orang yang bertengkar, bila orang yang duk
berbalah, berebut benda ni tuan-tuan sekalian dalam perbicaraan. Dia kata boleh jadi satu pihak lebih fasih tutur kata dia berbanding dengan pihak satu lagi. Dia kata mungkin satu pihak ni tutur kata dia lebih fasih. Maknanya bila kita dengar, kita lebih percaya cerita dia. Dia pandai cerita. Dia pandai cerita, dia pandai olah cerita dia, menyebabkan bila kita dengar cerita dia, kita percaya kepada cerita dia. Dan boleh jadi hak pihak satu lagi, walaupun dia benar, tapi dengan sebab dia tak pandai nak cakap, menyebabkan hakim yang dengar ni tak dapat nak berpihak kepada dia. Kita nak mudah faham lagu ni tuan-tuan. Kadang-kadang tuan-tuan tengok, saya bagi contoh di Kelantan lah tuan-tuan. Saya bagi contoh di Kelantan. Kalau kelas pengajian hadis oleh bekas mufti Kelantan zaman dulu tuan-tuan, yang kami panggil Tok Guru Wajino. Tok Guru Wajino ni dia mufti Kelantan masa tu. Orang yang ikut pengajian dia ramai, bukan tak ramai, tapi nak banding dengan satu lagi ustaz, ramai ustaz tu lagi. Ramai ustaz tu lagi. Ni cerita tahun 80-an. Masa tu saya sekolah rendah, duk ikut mak dengan ayah saya pergi belajar hadis dengan Tok Guru Wajino. Dia mengajar kuliah hadis di masjid dekat dengan rumah dia. Kelas dia walaupun orang ramai tapi tak seramai dengan ustaz yang seorang lagi. Dari segi ilmu banyak Tok Guru Wajino. Nak banding dengan ustaz yang seorang ni. Tapi dari segi kehadiran orang ramai hak ustaz ni. Pasal apa tuan-tuan? Sebab yang ustaz ni dia pandai cerita. Dia pandai olah. Bila dia pandai olah, dia pandai cerita, orang dengar pun sedap tuan-tuan sekalian, maka orang lebih ramai dengan ustaz tu. Dengan Tok Guru Wajino ni walaupun orang ramai tapi tak seramai dengan ustaz tu. Itu contoh mudah tuan-tuan sekalian. Walaupun ilmu banyak, tuan-tuan biasa mengaji dengan ustaz-ustaz tertentu, kita tak sebut nama lah kan. Tok guru tertentu, ilmu banyak. Tapi tengok orang adalah 20 orang, 30 orang. Pasal apa? Sebab cara dia cerita tu tak sedap. Bila dia cerita kita mengantuk, kita mudah nak tidur, nak terlelap kan. Dia lagu tu. Dari segi ilmu, tuan-tuan tanyalah apa dia boleh cerita. Kitab ni dia boleh buat keluar semua benda. On the spot. Fingertips. Semua keluar tuan-tuan sekalian. Nak kata hebat ilmu dia. Tapi orang mengaji dengan dia tak ramai. 20 orang, 30 orang. Tu pun yang dengar betul-betul dengar adalah 20 orang. Hak lagi 10 tu bagi 2. 5 orang main Facebook, 5 orang lagi lagu tu lah tuan-tuan sekalian. Dia main handphone dan sebagainya. Nak cerita bahawa tak menarik, tidak atraktif. Begitu juga tuan-tuan sekalian. Dekat kampung saya ada satu orang profesor, tuan-tuan sekalian, profesor di universiti, pengajian Islam, ada PhD, tua dah, pencen. Dari segi ilmu dia hebat, tabik, kira alim dalam mazhab Syiah. Mazhab Syiah dia sangat alim. Tapi kelas dia tuan-tuan adalah 5 orang 10 orang di masjid. 5 orang 10 orang alim. Tapi bila dia mengajar, orang dengar, orang dia kata macam ni ke profesor kat universiti. Macam tu. Tak sedap tuan-tuan, tak sedap. Olahan dia tak menarik. Sama juga tuan-tuan, saya pernah belajar dengan almarhum Profesor Ahmad Ibrahim. Saya sebut nama dia. Saya pernah belajar dengan Profesor almarhum Profesor Ahmad Ibrahim. Siapa yang belajar undang-undang, siapa yang jadi lawyer, yang jadi hakim sekarang ni, yang jadi ketua hakim negara, semua pernah belajar paling kurang akan baca buku tulisan Profesor Ahmad Ibrahim. Jadi masa saya tahun 1 di UIA tuan-tuan, tahun 1 di UIA, subjek Malaysian Legal System. Malaysian Legal System, dia ada senarai profesor-profesor, pensyarah-pensyarah yang mengajar subjek tu. Antaranya almarhum, salah seorang daripada tenaga pengajar subjek tu. Kita masa tu duduk dengar nama dia hebat tu tuan-tuan, berebut nak ambil, nak belajar dengan dia. Masa tu UIA dia guna konsep add and drop. Add and drop ni, siapa nak kelas seseorang pensyarah, dia kena register. Dia kena register, kena berebut, first come first serve. Jadi ada budak-budak kita yang betul-betul nak mana-mana lecturer yang dia nak tu,
Sebelum subuh lagi dah beratur lah. Punya semangat nak berebut kelas ni. Bawa sejadah siap-siap semayang dekat kaunter ni. Nak berebut tok guru yang hebat-hebat tuan-tuan masa di UAE ni. Jadi saya pun dari masa tu dengan nama almarhum yang hebat ni masuk kelas dia, dan saya berjaya masuk kelas dia tuan-tuan. Tapi nak cerita tuan-tuan, nama dia hebat, tapi bila dia mengajar tuan-tuan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, saya boleh belajar dengan dia 1 minggu, saya surrender, saya tak mahu lah, tak minat belajar dengan dia. Cara pengajaran dia tidak atraktif. Itu kelemahan dia. Dia dengan gagap dianya, bila dia nak explain satu benda, dia tak boleh explain sebagaimana yang kita nak. Kita tanya satu benda, dia tak boleh nak cerita benda yang kita nak. Jadi saya dengan kawan-kawan yang masuk kelas almarhum ni, sebahagian daripada kami keluar balik, ambil lecturer lain, pasal tak masuk dalam kepala apa yang dia belajar, yang dia ajar. Tapi tulisan dia, pendapat dia menjadi rujukan. Orang yang sangat hebat tuan-tuan. Ni nak cerita bahawa kadang-kadang ilmu itu ada pada seseorang, tapi dengan sebab kelemahan, kekurangan, kecacatan yang Allah Ta'ala bagi kepada seseorang, menyebabkan dia tak boleh nak keluarkan, nak sampaikan ilmu itu sehebat orang lain, yang mana orang lain tu ilmu dia tak seberapa, tapi sebab dia pandai keluarkan, maka dia boleh cerita dengan bentuk yang sangat cantik. Cerita yang sama tuan-tuan, perbicaraan ni antara benda yang sangat penting ialah peguam. Peguam ni sangat penting. Sebab dengan peguam sajalah tuan-tuan sekalian, hakim boleh terpengaruh. Hakim boleh terpengaruh. Antara salah satu cara ialah dengan kefasihan seorang peguam dan nama peguam tu sendiri tuan-tuan sekalian. Sebab tu dalam perbicaraan yang dalam sehari dua ni tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan tengok, dua-dua gajah bertempur, tuan-tuan boleh tengok kan, dua-dua gajah bertempur, yang belah kiri pun gajah, yang belah kanan pun gajah. Sebab apa tuan-tuan? Yang bahagian pendakwaan, tuan-tuan tahu siapa dia? Yang bahagian pendakwaan ini satu orang yang sangat terkenal, dan di kalangan siapa yang jadi lawyer, siapa yang jadi peguam tahu antara nama yang disebut-sebut di kalangan peguam yang mungkin akan menjadi peguam negara selepas ni, dia ni lah. Dia satu orang yang dari segi hartanya banyak, satu je lagi dah ada kuasa tuan-tuan sekalian. Kita kata hidup atas dunia ni lengkap lah. Kan? Hidup atas dunia ni lengkap. Ada kuasa, ada harta, lengkap. Yang satu belah lagi tuan-tuan sekalian, Gopal Sri Ram. Gopal Sri Ram ni ialah satu orang bekas hakim Mahkamah Persekutuan. Mahkamah Persekutuan, Federal Court. Federal Court ni nama baru, Mahkamah Persekutuan ni nama baru bagi Supreme Court, Mahkamah Agung. Dulu nama dia Mahkamah Agung. Tapi selepas kes Tun Zalian Abbas, nama dia ditukar daripada Mahkamah Agung kepada Mahkamah Persekutuan, supaya bunyi tu bunyi lembut sikit. Kalau Agung ni besar, bunyi besar kan, bunyi Agung tu bunyi besar sangat. Mahkamah Agung, dia turunkan sikit, panggil Mahkamah Persekutuan. Dulu kita panggil Lord President, ketua hakim negara ni, Lord President, bunyi besar sangat. Lord President ni, siapa yang tahu bahasa Inggeris dia tahu Lord President bunyi besar. Maka selepas kes Tun Zalian Abbas, dia tukar Lord President jadi Chief Justice. Chief Justice ni bunyi lekeh, bunyi lekeh. Siapa tahu bahasa Inggeris dia boleh beza. Bahasa Melayu sama, ketua hakim negara sama, bahasa Melayu sama kan. Pasal apa? Untuk pengetahuan siapa yang tidak familiar dengan bahasa Inggeris, dia perkataan Lord tu dia bunyi besar. Sebab apa? Lord ni juga kita guna dengan Tuhan kan. Orang putih kalau dia berdoa, dia nak panggil Tuhan, dia nak address Tuhan, dia nak panggil Tuhan tu apa? Antara istilah yang dia akan guna Lord kan, Lord. Itu antara istilah. Jadi sebab itu istilah-istilah tadi ditukar. Jadi sedang hadirin mukminin, kenapa adanya orang-orang yang hebat ni tuan-tuan sekalian? Sebabnya ialah untuk mempengaruhi hakim.
Sebab tu kita tuan-tuan sekalian, dalam perbicaraan yang sedang berlangsung sehari dua ni, saya secara peribadi saya tidak bersetuju dengan pengambilan peguam terkemuka berkenaan sebagai ketua pendakwaan. Saya tidak bersetuju. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebabnya ketua pendakwaan yang paling besarnya ialah Attorney General, AG, Attorney General, iaitu bahasa Melayunya peguam negara. Peguam negara ni orang yang paling besar. Tiba-tiba kenapa yang kita pergi ambil satu lawyer swasta, ambil lawyer swasta untuk tolong dan mengepalai barisan pendakwaan? Atas tujuan apa tuan-tuan? Atas tujuan apa? Atas tujuan apa? Kalau kita guna common sense, tujuan dia ialah untuk menyediakan barisan pendakwaan yang paling baik, betul tak? Yang paling baik. Sedangkan dalam agama kita diajar supaya kalau ada kes yang boleh kita cari sebab untuk lepaskan orang tu, kita lepaskan orang tu. Apatah lagi kalau nature of the case. Nature case tu. Case tu case apa tuan-tuan? Case tu ialah case, kalau bahasa kita yang bunyi sedap sikit, semua tak sedap ni. Dia payah nak cari istilah sedap sikit. Hubungan jenis luar tabi'i, itu sedap sikit lah. Hubungan jenis luar tabi'i atas dasar suka sama suka. Atas dasar suka sama suka. Aduan yang dibuat oleh mangsa ialah dia dipaksa. Tapi pertuduhan kata apa? Pertuduhan kata suka sama suka. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya apa? Maknanya pendakwaan sendiri tak boleh terima versi daripada komplainan yang kata dia dipaksa. Macam mana dia dipaksa kalau KY Jelly ada dengan dia? Tuan-tuan nampak tak? Dia dipaksa tapi dia bawa KY Jelly. Logik tak? Tak logik. Dalam agama tuan-tuan, kalau ada syubhah, ada keraguan, buang kes. Apatah lagi kalau cerita ni suka sama suka. Kalau betul suka sama suka, ada menjejaskan sesiapa? Tak ada menjejaskan sesiapa. Sebab tu yang Nabi kata falyastatir bisitrillah, tutuplah dengan tutupan Allah Ta'ala. Benda yang tak ada menjejaskan sesiapa, hanya dua orang tu sahaja, tutup cerita dia. Tu satu. Itu kalau betul benda tu berlaku. Kalau betul benda tu berlaku, suka sama suka, tiba-tiba hakim tengok, ni cerita mengarut ni, kan? Tengok cerita pun dah tak logik dah. Saya tak mau cerita dah sebab yang ni pun kita dah ulas banyak kali. Jadi cerita pun dah tak logik, maka adalah lebih baik kita lepaskan benda tu. Sebab kalau betul sekalipun benda tu berlaku, dia atas dasar suka sama suka. Apatah lagi kalau bukti yang ada menunjukkan bahawa dia langsung tidak logik bahawa benda tu berlaku. Contohnya apa dia tuan-tuan? Contohnya exhibit. Exhibit nombor apa? Nombor 14 ke? Tuan-tuan ni baca tajuk saja apa? Baca tajuk je, yang kat bawah tak baca. Kalau tuan-tuan tengok exhibit yang nombor 14, kalau saya tak silap, exhibit nombor 14, seluar, ni cerita seluar dalam pula tak sedap. Seluar dalam mangsa pengadu dalam kes ni. Apa dia exhibit 14? Iaitu seluar dalam mangsa, yang mana pada seluar dalam itu tidak ada kesan cecair berkenaan. Kita sebut cecair berkenaan lah, senang kan? Supaya bunyi sedap sikit lagi, orang duduk dengar dekat rumah sebelah, kuliah apa ni, duk cerita bunyi pelik sangat kan. Sebab apa cecair berkenaan tidak ada tuan-tuan pada seluar dalam itu? Sebabnya ialah dia telah dibasuh. Siapa yang basuh seluar dalam tu tuan-tuan? Siapa yang basuh? Mak tunang dia basuh. Mak tunang dia basuh. Saya nak tanya tuan-tuan, muka tuan-tuan semua dah kahwin belaka ni kan, semua dah kahwin. Nak tanya tuan-tuan, masa tuan-tuan bertunang dulu, pernah tuan-tuan bagi seluar dalam tuan-tuan dekat mak tunang kita, suruh dia basuh? Pernah tak? Ada?
Tuan-tuan, ni cerita yang paling tak logik. Cerita yang sangat-sangat tidak logik. Dalam konteks kehidupan kita orang-orang Islam, terutamanya orang Melayu kita di Malaysia ni tuan-tuan, tak pernah tuan-tuan kawan saya ke keluarga saya ke pergi rumah tunang dia bagi tahu dekat mak tunang suruh basuh seluar dalam. Ni cerita. Jadi tuan-tuan, adalah lebih selamat bagi mahkamah terutamanya bagi hakim untuk melepaskan orang tu. Sebab kita dah belajar dah kanun jenayah kita ni dah berapa tahun, daripada tahun 98 kalau saya tak silap. Kita dah belajar kitab ni. Betapa hadis Tirmizi yang kita mengaji dulu tuan-tuan, hadis Imam Tirmizi pun cerita bahawa lebih baik kita tersilap melepaskan orang yang bersalah daripada tersilap menghukum orang yang tidak bersalah. Sampai tahap tu. Kalau kita ragu-ragu, orang ni salah ke tak salah? Salah ke tak salah? Kita duk fikir, kalau aku lepaskan dia, nanti dia betul-betul bersalah. Kalau aku hukum dia pula, bimbang pula, takut-takut dia ni tak salah. Jadi kita was-was. Nak utamakan yang mana? Nak utamakan yang mana? Kita ragu-ragu ni. Nak lepaskan dia, takut dia tu bersalah. Nak lepaskan dia, takut dia tu bersalah. Nak hukum dia, takut dia tak bersalah pula. Maka hadis Tirmizi yang kita dah mengaji sebelum ni mengatakan bahawa hendaklah kita pilih lepaskan dia. Itu cara yang lebih selamat tuan-tuan. Itu cara yang lebih selamat. Apatah lagi kalau kita tengok senarai bukti yang ada itu jauh daripada meyakinkan. Saudari muslimi muslimat sekalian, jadi ada satu benda yang sangat pelik. Satu benda yang sangat pelik, jikalau pihak berkenaan begitu bersungguh-sungguh untuk mensabitkan hukuman ke atas pihak yang terlibat. Itu sangat-sangat pelik. Kecuali, ni saya nak bagi satu perbandingan dekat tuan-tuan sekalian. Kecuali dalam kes pembunuhan Datuk Susilawati, kan? Kecuali dalam kes pembunuhan Datuk Susilawati, yang ni satu perbandingan yang sangat baik untuk tuan-tuan mudah faham. Dalam kes pembunuhan Datuk Susilawati tuan-tuan, bukti secara langsung tak ada. Bukti secara langsung tak ada. Sebab apa? Sebab barang kes semua telah dimusnahkan completely. Kalau tidak 100% completely pun hampir-hampir complete. Tinggal sikit sangat bukti nak sabit dengan tertuduh. Baik, dalam kes macam tu tuan-tuan, dalam kes macam tu dia lain. Sebab apa dia lain? Sebab dia macam ni. Kalau kita lepaskan dia, apa akan jadi tuan-tuan? Dia akan menjadi satu apa yang kita panggil sebagai contoh, bahasa mudah, satu contoh untuk penjenayah pada masa akan datang. Bila dia nak buat jenayah, dia mesti hapuskan bukti sebagaimana kes macam tu supaya dia juga terlepas. Dan ini sangat bahaya kepada negara. Ini sangat bahaya kepada masyarakat. Sebab tu saya dalam kes Datuk Susilawati, saya bersetuju hakim menggunakan indirect evidence, menggunakan bukti tidak langsung untuk mensabitkan kesalahan sebagaimana pertuduhan ke atas beberapa orang yang dituduh dalam kes berkenaan. Logik pun ada tuan-tuan, logik pun ada. Orang ni jumpa dengan dia hilang, orang ni jumpa dengan dia hilang juga, nombor 3 jumpa dengan dia hilang juga, 5 orang jumpa dengan 4 orang jumpa dengan dia, 4 orang pun hilang juga tuan-tuan sekalian. Logik tak? Logik. Dalam masyarakat kita, dalam kehidupan kita, pernah ada orang jumpa tuan-tuan hilang. Seorang pergi jumpa hilang, nombor 2 pergi jumpa hilang, lepas tu ada 4, 5 orang, 6 orang pergi jumpa tuan-tuan hilang. Pernah berlaku? Nak tanyalah dalam masjid ni pun ada berlaku? Tak pernah. Jadi dari segi logik pun, common sense pun tuan-tuan sekalian, ada kes yang sangat kuat untuk mensabitkan mereka ini dengan pertuduhan yang dikenakan kepada mereka.
Maka dalam hadis ni muslimin muslimat sekalian, Nabi kata bahawa, sebab apa dia kata? Sebab sampai tahap Nabi kata fa ahsibu annahu sadaq. Dia kata sehingga aku sangka, aku menetapkan bahawa dia ni betul. Dia ni benar. Dengan sebab kefasihan dia, dengan sebab bukti yang ada, yang dia kemukakan, aku anggap dia tu betul. Maka Nabi kata bahawa fa aqdiya lahu zalik, maka Nabi pun bagilah hak itu kepada orang itu, sedangkan hak itu sebenarnya bukan milik dia, sebenarnya milik hak seorang lagi. Nabi kata maka siapa-siapa yang dapat keputusan yang aku bagi dengan sebab kefasihan dia berbicara, sedangkan dia tidak berhak kepada perkara berkenaan, maka dia kata maka dia akan mengambil, dia akan ambil itu qita'atun minan nar, dia akan ambil bahagian itu daripada neraka. Maka hadis ni tuan-tuan sekalian, para ulama dia buat kesimpulan. Dia kata bahawa hadis ni menunjukkan bahawa Nabi itu adalah manusia biasa. Nabi sendiri dia tak tahu benda yang di sebalik hijab. Nabi tak tahu benda yang akan datang. Nabi tak tahu benda yang terlindung daripada panca indera. Kita ada panca indera kan? Kita ada sentuhan, dia rasa, kita ada dia telinga, apa dia dengar, mata dan sebagainya. Benda yang melampaui panca indera, Nabi tidak mengetahuinya. Benda yang akan datang, Nabi tidak mengetahuinya. Kecuali apa-apa yang dimaklum, yang diberitahukan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut dalam Quran kata illa wahyun yuha, kecuali tak ada benda lain hak keluar daripada mulut Nabi, perilaku Nabi itu semuanya berasaskan kepada wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi itu sendiri dia manusia biasa macam kita, dia tak tahu apa-apa melainkan apa yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsep dia tuan-tuan sekalian, kenapa dia jadi macam ni? Sebab dia adalah bentuk ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ni bentuk ujian. Ujian macam mana tuan-tuan sekalian? Ujian supaya dapat dibezakan orang yang baik dengan orang yang jahat. Ulama, ada ulama baik, ada ulama jahat. Ustaz, ada ustaz baik, ada ustaz jahat. Ustaz kurang jahat pun ada. Ustaz hak baik tak berapa nak baik pun ada. Macam-macam. Kan? Ada ustaz sensitif sangat. Kalau giliran dia malam ni tiba-tiba AJK masjid kata ustaz, boleh tak bagi laluan dekat ustaz lain? Dia kecil hati dah, lepas tu tak mau pergi masjid tu. Kecil hati dah. Ada juga ustaz yang macam tu, kan? Macam-macam lah manusia ni. Sikap dia itu menjadi penyebab untuk membezakan dia baik setakat mana, dia jahat setakat mana. Ulama begitu juga, orang yang berilmu, ilmu yang mendalam macam tu juga. Kan ada ulama ilmu dia sangat mendalam, daqiq, sangat mendalam. Kalau dia tanya apa pun dia boleh keluar semua benda daripada mulut dia tanpa rujuk mana-mana kitab. Tapi tuan-tuan sekalian, kadang-kadang ada orang walaupun ilmu banyak tapi ilmu tadi tidak bagi manfaat kepada dia, tidak menyebabkan dia semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang tidak jadi ulama yang tak masuk sekolah agama pun akhlak dia lebih baik daripada ulama. Ada satu hamba Allah datang jumpa saya. Dia kata, ustaz, saya pergi rumah satu orang ustaz kita, dia letak gambar dia besar, dia kata. Saya tak mau sebutlah gambar apa, sebab kalau saya sebut gambar apa nanti tuan-tuan tahu ustaz mana pula kan. Dia letak satu gambar besar, yang mana kalau orang tengok gambar tu, orang kata ni ustaz dunia lah, orang akan kata ni ustaz dunia. Tapi ada orang tuan-tuan sekalian, ada orang baca Quran tak pandai, merangkak, tapi hati dia tuan-tuan sekalian sangat mulia, tawaduk. Saya pernah jumpa satu orang baca Quran tak pandai tuan-tuan. Saya terkejut tengok dia baca Quran, tak sangka orang yang begitu terpelajar tuan-tuan sekalian baca Quran merangkak lebih teruk daripada budak sekolah rendah. Memang sangat-sangat tak pandai baca Quran, tapi hati dia tuan-tuan tawaduk.
Dia kalau dia dengan kawan-kawan, dia dengan sahabat-sahabat ni, dia baik sangat tuan-tuan. Beza. Nak cerita bahawa manusia ni Allah Ta'ala jadikan macam-macam. Jadi salah satunya ialah hakim ni. Allah Ta'ala jadikan kita semua ni manusia dengan kemampuan yang terbatas. Semua tu jadi ujian di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dengan sebab benda-benda yang macam ni, maka manusia terbahagi kepada kelompok-kelompok mereka. Ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang munafik, ada yang soleh, ada yang fasik, ada yang zalim. Ada manusia datanglah sebesar mana sekalipun kekayaan depan dia, dia tidak akan korbankan. Dia tidak akan korbankan prinsip dia dalam beragama. Ada orang bagi sikit pun sudah cukup untuk dia korbankan prinsip beragama dia. Sebab itu sidang hadirin mukminin, Allah Taala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia sebut hakim ni dia ada 3 golongan, iaitu al-qudatu salasah. Ada 3 kategori, 3 jenis, iaitu ithnani finnar, 2 hakim dalam neraka, wa wahidun fil jannah, 1 tu dalam syurga. Yang dalam syurga ni ialah rajulun alimal haqqa faqada bihi fahuwa fil jannah, iaitu hakim ataupun qadi yang buat keputusan ni, dia ada ilmu pengetahuan, dia tahu apa yang hak, siapa yang betul, siapa yang salah, dia tahu, dan dia buat keputusan berdasarkan apa yang dia tahu. Siapa yang betul, dia kata hak itulah yang betul, siapa yang salah, itulah dia kata salah. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, hakim yang jenis macam ni dia dalam syurga. Dia dalam syurga. 2 lagi jenis hakim tuan-tuan sekalian, Nabi kata wa rajulun qadalin nasi ala jahlin, dia buat hukuman berdasarkan kejahilan dia. Dia tak reti apa-apa, tapi dia jahil, tapi dia jadi hakim. Mungkin tuan-tuan akan tanya, kalau dia jahil, kenapa dia boleh jadi hakim? Kalau dia jahil, kenapa dia jadi hakim? Tuan-tuan sekalian, dunia kita sekarang ni dunia yang rosak. Dunia yang rosak. Siapa yang pandai kipas, dialah yang cepat naik ke atas. Betul tak? Ada orang besar datang, pakak tunggulah berbaris ni ramai-ramai ni. Pasal apa? Nak cium tangan. Betul tak? Tuan-tuan pergi dekat airport, tuan-tuan tengok yang duk beratur panjang, duk tunggu nak cium tangan tu, orang jenis macam mana? Cuba tuan-tuan pergi tengok. Dia ikhlas nak pergi cium tangan ke dia ada niat apa? Cuba tuan-tuan pergi tengok. Nescaya tuan-tuan akan setuju dengan saya bahawa yang duk tunggu dekat airport tu macam-macam jenis orang. Antaranya kontraktor, orang meniaga. Lagi siapa dia? Yang ada kaitan dengan orang tu supaya dia mudah naik pangkat. Kalau yang datang tu ketua hakim, yang duk datang tu geng-geng hakim-hakim hak bawah-bawah ni, supaya bos dia kenal dia. Tolong bawa beg pun tak apa dah. Kan, tolong bawa beg tak apa dah. Yang penting dia sentiasa nampak muka aku dekat lapangan terbang. Dapat salam dengan dia, cium tangan. Tu dia. Tu tengok dalam Facebook, ada cium tu dia macam nak makan tangan tu. Dia punya bodek tu. Pasal apa? Nak habuan dunia. Yang jadi masalahnya tuan-tuan, orang yang berkelayakan, dia tahu susahnya jadi hakim, maka masing-masing menjauhkan diri. Tapi akibat yang berlaku apa dia tuan-tuan? Akibat yang berlaku, yang duk naik ke atas tu tuan-tuan, orang yang tidak berkelayakan. Saya jadi lawyer lama tuan-tuan, saya jumpa hakim ni macam-macam. Hakim macam-macam, yang baik pun ada, yang jahat pun ada. Ada hakim yang cerita kat saya tuan-tuan sekalian, kadang-kadang kita pergi makan kat kedai, kita tak tahu siapa bayar. Tengok bila nak bayar, orang lain dah tolong bayarkan. Itu tak apalah, tahanlah sikit. Ada setengah tu pula dia kata, kita pergi dekat kedai tayar kereta, kita pi tukar 2 biji ke 4 biji, pergi minum sekejap, datang-datang token tu kata dah ada orang tolong bayar dah. 4 biji tayar ada orang tolong bayar. Tuan cuba tuan-tuan bayang. Ujian jadi hakim. Ada kawan saya cerita, dia kata pagar rumah dia roboh.
nak kena ganti baru. Tengok-tengok ada orang tolong buat pagar, dia tak suruh pun. Tanya siapa suruh, dia sebut ada satu nama tokek. Ada orang tolong buat. Sebab tu orang ni tuan-tuan pakat berebut jawatan ni. Bukan hakim saja, jawatan ni pakat berebut. Pasal ni benda-benda macam ni. Adik-beradik saya ada yang kerja jawatan tertentu, tak mau sebut lah, ada jawatan tertentu. Dia cerita beza kerja pejabat-pejabat tertentu ni tuan-tuan. Seronok. Sebab apa seronok? Kalau musim durian, penuh durian belakang kereta. Orang kampung pakat bagi. Sebab apa? Ada benda. Betul tak? Ada benda. Musim rambutan, penuh rambutan pakat bagi. Orang macam saya jugalah tak ada orang nak bagi tuan-tuan. Nak cerita, semua pakat bagi. Pasal apa? Ada benda. Contoh ingat orang kampung dia bagi durian banyak-banyak tu, dia bagi saja-saja kan? Tak, dia tak bagi saja-saja. Dia ada benda. Sebab tu saya cerita kepada, sebelum ni saya cerita banyak kali tuan-tuan, hati-hati dengan hadiah-hadiah yang orang bagi. Yang ketiga Nabi kata, iaitu rajulun jara fil hukmi fahuwa finnar, iaitu hakim ataupun lelaki yang buat keputusan yang menyeleweng, maka dia juga hukum dia di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah min zalik. Jadi muslimin muslimat sekalian, kita berhenti setakat itu. Kesimpulan daripada apa yang kita bincang pada malam ni, sidang hadirin mukminin, marilah kita sama-sama hisap balik, hitung balik diri kita ni setakat mana. Posisi kita sekarang ni di mana? Posisi kita di mana? Dia jadi masalahnya tuan-tuan, Allah Ta'ala uji kita ni dengan ujian yang macam-macam. Ujian dia macam-macam, tapi ujian dia tadi memang relevan dengan kita. Memang relevan dengan kita. Ada orang, siang hari tadi saya jumpa satu hamba Allah, dia cerita macam mana anak dia normal, biasa, anak lelaki. Hantar nursery, tiba-tiba nursery telefon, kata anak dia tersedak susu. Pergilah bekerja dekat nursery. Tengok-tengok anak dia dah tak sedar dah. Mulut penuh dengan susu. Hantar dekat hospital, check thoroughly, check betul-betul semua, check, tengok-tengok belakang kepala ni kesan jatuh yang teruk. Tahulah jatuh kau kena pukul. Jadi disyaki nursery tadi nak tutup cerita yang jatuh sampai kepala jadi macam tu, wallahu alam. Tapi dakwaannya ialah disyaki nursery tadi bubuh susu banyak-banyak supaya nampak dia tersedak susu. Cerita ni tuan-tuan sekalian, satu cerita yang lumrah dalam masyarakat kita. Ni satu cerita yang biasa dalam masyarakat. Kita buat salah, kita tambahkan kesalahan tu. Apa salahnya kita jadi orang yang beriman, orang yang soleh? Kita buat salah, kita mengaku kesalahan kita. Kita jaga anak orang, tiba-tiba anak orang tu jatuh. Tak payah tutup cerita tu. Mengaku ini memang salah saya minta maaf, apa yang patut saya hadapi, saya akan hadapi. Perbicaraan ke, hukuman ke, penjara ke, kita hadapi. Kita jangan tutup satu kesalahan dengan satu lagi kesalahan. Sebagaimana yang kita duduk dengar cerita macam mana kes kematian yang melibatkan SPRM, dah 2 kes. Ada dakwaan kata dia bunuh diri lah dan sebagainya, tapi dalam perbicaraan tuan-tuan sekalian menunjukkan bahawa rakaman CCTV telah di-delete, dipadam oleh orang golongan profesional. Bukan dipadam secara tidak sengaja, dipadam secara profesional. Tuan-tuan sekalian, kenapa kita nak tutup satu kesalahan dengan satu lagi kesalahan yang bercanggah dengan cerita yang kita duk baca tadi? Sifat orang soleh, kalau dia salah, dia salah. Cerita yang dia salah, dia pergi tutup kesalahan dia tadi dengan satu lagi jenayah, itu bukan cerita orang soleh. Sidang hadirin mukminin, itu antara benda yang kita belajar pada malam ni. Dan satu lagi tuan-tuan sekalian, benda-benda macam ni Allah Ta'ala dia tetapkan hukuman, peraturan, etika dan sebagainya. Dia ada sebab.
dan dia nak selamatkan kita semua. Tapi bagi orang yang dalam hati dia ada penyakit, maka dia akan menambahkan penyakit dia tadi dengan melakukan pelbagai kezaliman. Dia tak peduli, yang penting dia dapat tambahkan lagi kehendak nafsu dia. Kekayaan yang ada selama ni tak cukup, dia tambahkan lagi kekayaan dia tadi walaupun dengan cara yang zalim. Ada orang dia sanggup mandi limau dengan cara yang khurafat, semata-mata dia nak menambahkan kuasa dia. Dia nak tambahkan kekayaan dia. Padahal tuan-tuan, apa lagi yang kita nak? Tuan-tuan duduk tinggi dah. Nak tinggi dah, nak apa lagi? Tapi manusia ni cukup tak? Tak cukup. Dulu kita ada kereta sebiji. Tengok orang lain ada 2 biji kereta, kita pun nak juga 2 biji kereta. Tak apalah, kereta nombor 2 kancil pun tak apa. Yang penting 2 biji kereta. Lepas ada 2 biji kereta, tidakkah ada lagi perangai nak upgrade pula kereta tu? Betul tak? Nak upgrade pula kereta. Daripada kereta Proton nak upgrade kereta import. Maka nafsu tu dia tak berhenti. Walaupun akhirnya tuan-tuan duduk di tempat yang paling tinggi, tamak haloba tu tetap ada. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, apa yang kita belajar ini akan menyebabkan kita semakin hampir dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon kepada Allah supaya Allah Taala jauhkan diri kita daripada semua musuh-musuh dia. Allah Taala jauhkan kita daripada semua kejahatan, daripada semua kezaliman, daripada semua penganiayaan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.